Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam PDPR 4.0 pasal 2. Subjek pada hari ini ialah KPS inti, savory dan manis. Kefungsian sederhana tingkatan 2 PKKS Sabah. Okey, tajuk pengajaran kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan inti savory. Okey, kamu boleh buka modul 3, kamu tengok. Okey, di dalam modul 3 muka surat 5 pelbagai jenis inti savory. Okey, kamu boleh lihat gambar yang pertama tu inti ayam. Okey, yang kedua inti tuna lada hitam. Yang gambar ketiga tu inti sayur campur dan yang keempat itu inti ayam Turki dan cheese. Okey. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan inti di dalam kita menggunakan inti semasa membuat pie dan sebagainya. Okey. Antara bahan, alatan kecil dan peralatan yang kita perlukan semasa menyediakan inti savory iaitu inti ayam contohnya, kita memerlukan mixer, mesin pengadun, adanya mangkuk adunan, adanya sudu penyukat, penimbang, pemukul telur, kuali dan periuk, dapur gas, pisau dan papan landas. Okey, cikgu bagi contoh bahan inti savory untuk membuat inti ayam. Okey, bahan yang diperlukan ini contoh ya, 500 gram daging ayam. Okey, ini inti savory. Untuk berinti savory memerlukan daging ayam, bawang merah, bawang putih, minyak, tepung jagung, lada sulah, garam, kacang hijau, lobak merah dan air. Okey. Untuk menyediakan inti savory iaitu inti ayam ni kita memerlukan pelbagai langkah. Langkah yang pertama iaitu mengenal pasti keperluan penyediaan inti savory. Okey. Yang pertama kita tengok apakah kaedah untuk memasak inti savory. Okey. Kaedah pertama iaitu panaskan minyak. Okey. Panaskan minyak, tumiskan bawang dan bawang putih, masukkan ayam, masukkan lobak merah dan kacang hijau, pekatkan dengan tepung jagung dan air, garam dan lada, ketepikan sehingga sedia untuk digunakan. Okey. Berikut ialah contohlah memasak inti savory. Okey, inti ayam, inti sayur, inti cendawan dan inti ayam. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua, langkah kedua menyediakan inti savory, mise en place ya. Di mana kita kena tentukan jenis alat memasak dan peralatan apa yang kita nak gunakan, tentukan fungsi dan penggunaan alat memasak dan peralatan dan susun alat memasak dan peralatan. Okey. Yang ketiga, menjalankan penyediaan inti savory. Itu kita nak sediakan inti savory mengikut resipi standard. Okey, resipi standard. Menggunakan alat dan peralatan. Contoh yang ni gambar yang cikgu tunjuk yang pertama ni. Nampak? Okey. Ini adalah mise en place nah. Okey. Cara ataupun bagaimana kita menentukan langkah kerja. Kita menyediakan peralatan, kita sediakan ramuan. Ini namanya mise en place ya. Kita masak inti. Ini adalah menyediakan peralatan dan menyediakan ramuan. Ini kita panggil mise en place. Okey. Terusnya pastikan jumlah kandungan mengikut resipi standard lah. Resipi standard tadi yang cikgu ada tunjukkan iaitu resipi standard dia. Kita tengok. Okey, ni resipi standard nak buat inti ayam. Nampak dia punya berapa gram? 500 gram daging ayam, 50 gram bawang merah, 5 gram bawang putih, 100 gram minyak, 1 sudu teh tepung jagung, 1 sudu teh lada sulah, setengah sudu teh garam, 100 gram kacang hijau, 100 gram lobak merah dan 4 sudu teh air. Okey, itu adalah resepi standard. Okey, untuk membuat inti savory, okey,
cara kita ataupun teknik untuk masak inti savory itu inti ayam yang cikgu sebut bahan-bahan tadi tu. Okey, cara memasaknya ialah yang pertama, langkah pertama iaitu tumiskan bawang. Okey, tumiskan bawang. Okey. Yang kedua, masukkan ayam. Okey, lepas dah tumis bawang macam ni, okey, sampai layu, sampai naik bau, baru kita masukkan ayam. Okey, itu adalah langkah 1 dan langkah 2. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, baru kita masukkan sayur lah. Sayur carrot ke, okey, yang ada tu. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, pekatkan dengan tepung jagung. Dan seterusnya, masukkan garam dan lada hitam secukup rasa. Dan langkah yang keenam, masak dalam oven suhu 180 darjah Celsius ni untuk membuat inti pie lah. Okey. Nak guna roti pun boleh ya, kalau tak guna kulit pie macam ni. Okey. Letakkan dalam popiah pun boleh ya, menggunakan inti ni. Okey. Macam-macam pelbagai kaedah yang boleh kita gunakan. Selain daripada kita guna kulit pie seperti dalam gambar ni kan. Ini macam kita boleh gunakan juga popiah, kulit popiah ya. Kulit pastry. Okey. Seterusnya, selepas dah selesai masak semua, langkah seterusnya adalah memeriksa kualiti dan kuantiti inti savory. Okey, kamu kena periksa uji tekstur. Tekstur sayur kanji jagung tidak terlalu pekat. Okey. Kemudian uji bau dia tidak terlalu panas, mesti sederhana dan tak masin ya. Uji warna, tentukan warna lah inti ayam, warna yang menyelerakan lah, jangan sampai hangit ke kan. Dah kalau hangit tu dia punya warna dah tak cantik dah lah. Okey. Kemudian uji rasanya yang tersendiri dan tidak manis. Okey. Okey, seterusnya mari kita tengok apakah bahan-bahan penyediaan inti savory, inti ayam tadilah yang cikgu terangkan tadi tu, dia punya resipi standard dan juga kaedah memasaknya tu. Okey, sekarang kita tengok dengan jelas bahan-bahan. Okey, cikgu tunjukkan balik gambar. Okay, yang pertama kita buat inti ayam tadi, kita perlukan ayam cincang. Okey, ayam cincang ataupun dada ayam yang dipotong dadu pun boleh selain daripada ayam cincang. Okey, yang kedua kita perlukan bawang merah. Inilah bawang merah. Okey, kamu kena kenal ni bawang merah dan ni bawang putih. Okey, untuk menumis. Okey. Bawang merah, bawang putih, fungsi dia adalah untuk menumis. Okey. Untuk menumis. Okey. Seterusnya kita perlukan minyak lah. Untuk buat inti savory itu inti ayam, perlukan minyak. Tepung jagung yang cikgu tunjukkan tadi untuk pekatkan kuah dia tu. Okey. Lada sulah seperti ni contohnya yang kita guna. Dan garam. Okey. Sebagai penambah perisa lah. Okey. Kemudian kita perlukan kacang hijau dalam resepi yang cikgu tunjukkan tadi, yang cikgu terangkan tadi, iaitu inti ayam. Itu ikut resepi standard, memerlukan kacang hijau. Seterusnya sayur iaitu lobak merah. Okey. Kaedah memasak, kita perlu tumiskan lah macam tadi. Langkah-langkah pertama, tumiskan bawang merah dan bawang putih. Okey. Dengan minyak lah. Bagi panaskan minyak dulu, baru tumis bawang merah dengan bawang putih. Ini bawang merah, bawang putih. Okey, lepas dah tumis, masukkan ayam. Okey. Okey, seterusnya kaedah memasak inti savory iaitu inti ayam. Pertama sekali kita perlu panaskan minyak. Okey, tumiskan, nampak cikgu beritahu tadi, tumiskan bawang merah dan bawang putih. Okey, kemudian masukkan ayam. Selepas masukkan ayam, masukkan pula lobak merah dan kacang hijau. Okey, masak. Okey, pekatkan dengan tepung jagung dan air. Perasakan dengan garam dan lada.
ketepikan sehingga sedia untuk digunakan. Okey. Seterusnya, okey, ini ya contoh-contoh dia teknik memasak inti savory itu inti ayam. Nampak tumis bawang macam ni. Okey, dengan minyak, bawang putih dengan bawang merah tadi kan. Okey, langkah dua masukkan ayam. Lepas dah masukkan ayam, gaul-gaul, nampak dia dah berubah warna, tekstur dia dah tak mentah. Okey, baru masukkan sayur tadi. Okey, sayur lobak tadi. Dan juga kacang hijau. Okey, masukkan sekali, kacang-kacang masak semua. Langkah keempat, kamu kena pekatkan dengan tepung jagung. Tadi kita guna tepung. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Kita tak nak terlalu pekat. Okey, seterusnya langkah kelima, masukkan garam dan lada hitam secukup rasa. Okey, ni resipi standard ni. Tak ada gula. Okey, kamu masukkan garam dan lada hitam secukup rasa. Dan langkah 6, masak. Okey, kalau kamu ingin buat pie atau menggunakan kulit pastry, okey, memerlukan kaedah pembakaran lah. Okey, gunakan oven. Tapi kalau guna kulit popia, masukkan inti ayam ni yang ikut resipi ni, kita boleh goreng. Okey. Alright, serta yang ni kita tengok penyediaan inti manis dan savory. Penyediaan. Pertama, kalau kita berniaga, kita perlulah ambil pesanan. Kalau kita ada customer kita, kita ambil pesanan. Contoh, hari ni kita nak buat pie ayam, pie inti ayam. Contoh macam ni, pie inti ayam. Okay, kamu nak buat, nak bagi dekat pelanggan. Okay, kamu nak jual. So, kamu ambil tempahan. Ambil pesanan. Yang kedua, kamu kena guna resipi standard. Yang seperti yang cikgu tunjukkan tadi ya, resipi standard tanpa ada banyak bahan-bahan rencah yang terlalu banyak dan tak ada gula. Dia guna garam je tadi. Tu resipi standard. Okey, mise en place. Mise en place ni penyediaan peralatan dan bahan untuk memasak. Serta mise en place, kita sediakan inti. Barulah kita boleh sediakan inti bila dah ada peralatan, ada bahan semua kan. Dan kita kena kira kuantiti dan kualiti kita punya makanan tu. Sama ada boleh dijual ataupun kalau dah terlebih masin, tak boleh lah kan. Mungkin kamu kena rasa, kena senang-senang rasa. Jangan bagi terlalu masin ke, jangan terlalu hangit ke. Kita punya makanan kita, inti tadi tu. Okay, itu yang dinamakan kualiti. Sebab kita nak jual inti mesti ikut resipi standard. Dan juga inti tu mesti ayam masak sepenuhnya. Okay, kita nak pastikan kualiti inti tu dimasak dengan cantik. Ataupun dimasak dengan betul. Okay. Kemudian kita merekod proses. Okay. Ini adalah penyediaan inti manis. Okey, seterusnya kita lihat latihan pengukuhan. Okey, dah selesai cikgu beri penerangan nota. So, kamu harus buat latihan pengukuhan pada muka surat 13. Okey, yang pertama, dia kata terangkan kaedah memasak inti savory atau inti ayam. Okey, kamu rujuk nota yang cikgu dah terangkan tadi. Yang kedua, terangkan langkah penyediaan inti savory iaitu inti manis. Apakah langkah yang pertama? Tulis. Okey, tulis dia punya langkah tu. Okey. Yang ketiga iaitu soalan bahan-bahan penyediaan inti savory. Okey, cari gambar saja pada apakah bahan yang kita gunakan. Cikgu dah terangkan tadi, inti ayam perlukan apa. Okey, yang cikgu dah terangkan tadi, rujuk nota semula. Okey, rujuk balik ataupun rujuk balik cikgu punya rakaman ni. Ini kamu kena pilihlah dalam gambar ni bahan apa yang diperlukan untuk memasak inti savory iaitu inti ayam. Dalam gambar ni dah bercampur dah dengan bahan untuk inti manis ni. Jadi kamu kena pilih gambar dalam gambar ni. Gambar mana yang bahan yang kita gunakan untuk membuat inti savory. Okey. Seterusnya, ini adalah teknik memasak. Teknik memasak inti savory inti ayam. Okey.
soalan nombor 4 ni kamu kena tulis. Okey, langkah pertama ni apa? Kedua apa? 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah ini rujuk nota juga ya. Okey, sekian. Terima kasih.